Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang 5 elemen kontrak sosial dalam perlembagaan Malaysia. Yang pertama ialah Islam sebagai agama rasmi. Yang kedua, kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang keempat, hak istimewa orang Melayu, dan yang terakhir sekali ialah kedaulatan Raja-Raja Melayu. Baiklah, yang pertama, Islam sebagai agama rasmi. Setelah mereka, Islam telah dijadikan agama rasmi persekutuan dan kerajaan. Kerajaan mempunyai kuasa untuk memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam. Contohnya, penubuhan sekolah agama. Kerajaan dekat situ, kerajaan akan memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan kerajaan untuk pembangunan dan kemajuan untuk sekolah agama itulah. Sesuai dengan negara demokrasi, agama lain bebas diamalkan. Okay, bila kita tengok, kita datang Malaysia, ke semua orang kebanyakannya beragama Islam, dan kebanyakan dekat Malaysia ni ada masjid-masjid kan, masjid untuk orang Islam solat lah. Tapi nak sesuai dengan penyataan ni, kita tengok ada juga dibina kuil, church, maksudnya agama lain juga bebas diamalkan. Yang kedua, kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang. Di sini terdapat 2 syarat, iaitu syarat yang pertama, setiap orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia dan merupakan warga negara Tanah Melayu menurut peruntukan yang terkandung dalam bahagian 1 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, dia menjadi warga negara Persekutuan sebelum Hari Merdeka. Yang kedua, dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan selepas bulan Oktober tahun 1962. Yang ketiga, dia dilahirkan di Persekutuan, bapanya seorang warga negara atau bermestautin tetap di Persekutuan, atau dia tidak menjadi warga negara mana-mana negara lain pada masa lahirnya. Okay, dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan pada masa kelahirannya, bapanya seorang warga negara dan juga telah dilahirkan di Persekutuan atau pada kelahiran itu berada dalam perkhidmatan kerajaan Tanah Melayu atau kerajaan sesebuah negeri. Dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan pada hari kelahiran itu, bapanya seorang warga negara dan dalam tempoh yang ditetapkan mendaftarkan kelahiran itu di tempat pejabat konsul Persekutuan atau kelahiran itu didaftarkan dengan kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Singapura, Sarawak, Brunei atau Borneo Utara. Okay, syarat yang kedua ialah seseorang yang dilahirkan pada atau selepas Hari Malaysia dan mempunyai mana-mana daripada kelayakan yang ditentukan dalam bahagian 2 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Okay, kita tengok yang pertama. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahiran itu, sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warga negara atau bermestautin tetap di Persekutuan. Yang kedua, dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu, bapanya seorang warga negara dan dilahirkan di Persekutuan atau pada masa kelahiran itu, bapanya berkhidmat dengan kerajaan Persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri. Yang ketiga, dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu, bapanya seorang warga negara dan dalam tempoh yang ditetapkan mendaftarkan kelahiran itu di Pejabat Konsul Persekutuan atau kelahiran itu didaftarkan dengan kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Brunei. Yang keempat, dia dilahirkan di Singapura dan pada masa kelahiran itu, sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warga negara Malaysia. Yang terakhir sekali, dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahirannya, dia tidak menjadi warga negara mana-mana negara. Okey, yang ketiga ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain bagi maksud rasmi atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa lain. Okey, ada 2 perkara dekat sini. Yang pertama ialah jika hanya urusan rasmi sahaja yang memerlukan untuk ditulis dalam bahasa Melayu. Contohnya macam untuk hantar dokumen
perlu menggunakan bahasa Melayu. Dan perkara kedua, mengajarkan atau belajar. Untuk mengajar atau belajar bahasa lain, boleh untuk menggunakan selain bahasa Melayu. Yang kedua, tiada apa-apa jua dalam fasal ini boleh menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam persekutuan. Jadi, dalam fasal bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini, tidak akan menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri jika mereka ingin menggunakan atau meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain seperti Hindu ataupun Cina. Okey, yang keempat, hak istimewa orang Melayu, iaitu contoh di bawah ni, peruntukan beasiswa. Peruntukan beasiswa atau bantuan yang lebih banyak kepada penuntut-penuntut Melayu daripada penuntut-penuntut bukan Melayu. Contoh yang kita nampak macam MRSM dan UiTM. Yang mana kedua-dua institusi ni lebih banyak kepada penuntut-penuntut Melayu daripada penuntut bukan Melayu. Yang kedua ialah bantuan ekonomi. Peraturan ini dibuat untuk membolehkan orang Melayu mendapat lesen atau kebenaran-kebenaran tertentu bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti perusahaan dan aktiviti-aktiviti ekonomi lain. Contohnya macam Felda ataupun Felkra. Yang terakhir sekali ialah Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Perlembagaan Persekutuan menjamin hak istimewa Raja-Raja Melayu tanpa mengganggu gugat satu pun keistimewaan Raja-Raja Melayu terhadap negeri masing-masing. Jadi, penubuhan Perlembagaan Persekutuan ini menjamin hak istimewa Raja-Raja Melayu. Macam dorang kalau nak membuat satu keputusan untuk negara, dorang memerlukan mesyuarat Raja-Raja Melayu. Dan kalau yang ni maksudnya keistimewaan Raja-Raja Melayu terhadap negeri masing-masing. Contohnya, Sultan Perak ingin melantik Raja Muda baru. Baginda tidak perlukan mesyuarat Raja-Raja Melayu untuk menentukan siapa Raja Muda. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.